السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah kerana dengan limpah dan kurnianya, dengan inayah dan pertolongan daripada Dia jualah kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kekal dalam nikmat iman dan Islam. Nikmat yang paling besar di sisi kita sebagai seorang Islam, sebagai seorang mukmin, dan kita minta dan mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kekalkan kita dalam keadaan seorang yang Islam, seorang yang beriman sehingga ke akhir hayat kita, dan kita mati dalam keadaan kita beriman kepada Allah, yang seterusnya akan melayakkan diri kita ni menjadi hamba Allah yang ada peluang untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang kita selalu berdoa kepada Allah, kan? Kita doa supaya hati kita ini tidak dibalikkan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Wahai Tuhan yang membalikkan hati-hati manusia, hati-hati manusia, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Tetapkanlah hati-hati kami di dalam ketaatan kepadamu dalam agama. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menetapkan hati kita di atas jalan yang benar, di atas jalan yang betul, siratal mustaqim. Muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita senantiasa mengucapkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana kita diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama kita mengimarahkan surau dan masjid dalam keadaan, kita kata sekarang ni dalam keadaan SOP yang ketat, dengan penjarakan sosialnya. Dalam solat pun kita jaga jaraknya, ada had yang perlu kita patuhi, berapa ramai kapasiti yang boleh menampung jemaah, dan kita di kalangan orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama hadir ke dalam masjid menunaikan ibadah solat secara berjemaah. Bukan senang tuan-tuan nak main masjid sekarang ni, terutamanya hari Jumaat, kan? Kalau dulu pakai nombor, siapa yang dapat nombor awal boleh, kan? Kalau tidak, ada juga yang mula-mula dulu dia bagi ni hanya untuk siapa dia? Imam, Tok Bilal, AJK masjid, AJK surau, kan? Hak orang lain tak boleh nak main. Pasal apa? Pasal halangan-halangan yang tertentu kerana
COVID-19. Ini ruang tu dibuka semula, semakin dilonggarkan. Alhamdulillah ramai yang boleh hadir. Bahkan orang-orang yang disebut sebagai orang hatinya terikat dengan masjid, macam tuan-tuan lah kan, yang kita katakan innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Adapun orang yang mengimarahkan masjid Allah ini adalah mereka yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Dan dalam hadis sebut, salah satu daripada golongan yang dinaungi oleh naungan Allah pada hari akhirat kelak, salah satu golongan apa dia? Golongan yang hatinya sentiasa melekat dengan masjid. Warujun qalbuhu mu'alliqatun bil masajid. Kan, jadi kalaulah kita di kalangan hamba yang menjadi macam tu, alhamdulillah, syukur tuan-tuan. Kan, sebab masjid adalah rumah Allah, masjid adalah tempat kita beribadah, memuliakan, dan kita memuja dan memuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tempat ini memberikan keberkatan kepada kita. Sebab tu masjid menjadi salah satu tempat yang boleh menenangkan hati kita dan boleh mentakarubkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita kata kita insan terpilih, tuan-tuan, insan terpilih yang boleh datang dan hadir hari ini. Kita harapkan juga, maknanya nanti bila dah sampai satu peringkat daripada pandemik dah jadi endemik, maknanya kita kata dengan bilangan kes-kes yang baru semakin berkurang daripada 5 angka kepada 4 angka kepada 3 angka seterusnya. Dia punya data menunjukkan ada landai dan sebagainya. Maka pada ketika itu dibuka pula masjid kepada semua orang. Kita harapkan orang yang duk masa ni dia kata masjid ni kami tak boleh pergi dan sebagainya, apa semua, depa mai. Kan? Maknanya depa mengimarahkan balik. Maksudnya hak kita ni tak apalah, tuan-tuan ni tak apalah, memang duk kaki masjid dah, kaki surau dah, tersebut macam tu kan. Tapi ada di kalangan yang mereka ni dia sembang terah di media sosial. Apalah punya kan keadaan yang berlaku ni sampai kami pun tak dibenarkan di masjid. Kita tengok nanti, maknanya bila keadaan dah reda dan sebagainya, kita minta dan kita doa supaya hak yang duk kata derah tu mai masjid. Bersama-sama kita mengimarahkan masjid, bersama-sama kita menghidupkan masjid. Kita hidupkan masjid dengan ilmu. Mai dengar kuliah maghrib, mai dengar kuliah subuh, dan mana-mana aktiviti masjid yang memberikan kepada kita ilmu yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin, mukminin, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini insya-Allah kita akan sambung bacaan kitab kita. Kita menggunakan kitab Al-Kafi. Kitab Al-Kafi Syarah Hadis 40. Yang kitab ini telah ditulis oleh Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, yang dulu merupakan mantan mufti wilayah dan sekarang merupakan mantan menteri agama. Kan? Dah orang lain dah. Tapi maknanya dia tulis kitab ni. Yang kitab ini adalah berdasarkan daripada hadis 40 Imam Nawawi, ataupun yang disebut sebagai Al-Arba'in An-Nawawiyah. Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sajalah tuan-tuan, kita refresh baliklah lagi sampai tak tahu kita ni mengaji kitab apa. Dan saya pun dipahamkan juga kitab ni ada Jabatan Kuasa Masjid dah ambil inisiatif untuk sediakan kitab ini di dalam masjid, dan bila ada pengajian kitab ni kita boleh rujuk. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, kurang-kurangnya kita main ni tak tangan kosong. Kan? Maknanya kita ada kitab, kita boleh tengok kitab tu. Bila ustaz baca, kita baca kitab tu, kita baca bersama-sama. Tuan-tuan bersama-sama dengan pengkuliah untuk melihat kitab tersebut, membincangkan kitab tersebut, dan kita kata dhabit lah. Kan, dhabit kalau kita belajar kat pondok, kitab tu ada, tuan guru tu ajar di depan,
Kita akan topikkan kata tertentu tu berkaitan syarah daripada kitab tu. Jadi itu yang sebaiknya lah tuan-tuan. Dan kalau tuan-tuan nak lebih lagi, maknanya kalau boleh memiliki kitab itu pun lagi baik. Maknanya hak masjid ni, hak masjid lah. Mana hak yang tak ada, boleh dirujuk tu masa kuliah tersebut. Tapi bila habis, maknanya kita akan simpan letak di situ balik. Kan? Jadi kita mungkin tak boleh rujuk. Tetapi kalau kita memiliki kitab itu sendiri, maka kita boleh bawa balik dia dan kita boleh rujuk balik. Kalau berkesempatan untuk rujuk lah, kan? Sekurang-kurangnya ada rujukan. Dan bila ada kitab ni, kita dah ikat dah ilmu kita pada kitab lah, kita kata. Kan? Al-ilmu al-fis sudur wala fis sutur. Apa dia? Ilmu dalam dada, tidak berada pada dalam kitab. Kan? Itu untuk istilah yang dulu. Tapi hari ini al-ilmu fis sutur wala fis sudur. Ilmu sekarang tu ada dalam kitab. Kalau tak ada kitab, maka tak ada lah dalam dada. Bukan kata tuan-tuan, makna kita sendiri pun, saya kalau tanya sendiri pun, nak tanya sesuatu perkara tu, kita kena rujuk kitab. Bukan ingat semua benda. Kan? Berlainan lah dengan, kita kata, para imam. Para imam, para sarjana Islam dulu termasuklah ni. Yang kita ada baca kitab ni, Arba'in Nawawiyah ni. Kan? Kita ada baca kitab Imam Nawawi, 40 hadis Imam Nawawi. Kenapa nama 40? Dia ada 42 hadis dalam kitab yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi ni. Berdasarkan hadis-hadis tu, dia pilih yang power lah, kita kata. Power dari situ apa? Sebab dia melibatkan prinsip asas Islam itu sebenarnya. Jadi kalau ditanya Imam Nawawi dia mensyarahkan kitab Sahih Muslim. Kita ada baca kitab ni, sekali kita baca, dia akan ada riwayat rawahu al-Bukhari wa Muslim. Maksudnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau sebut Imam Bukhari dengan Muslim, kita ingat apa? Inilah ulama-ulama yang mengumpulkan hadis. Kan? Mengumpulkan hadis maknanya ilmu hadis tu ada dalam dada dia, dalam hati dia, dalam kepala dia, dan diterjemahkan dalam bentuk penulisan kitab. Dia syarah pula kitab. Kalau tuan-tuan tengok kepada rujukan daripada Sahih Bukhari dan Muslim ni, dia ada banyak jilid. Kan? Wallahu a'lam. Tapi makna banyak jilid, makna yang menunjukkan ke khazanah ilmu yang ada pada mereka ini. Kalau dibandingkan dengan kita, antara langit dengan bumi lah. Dan kerana salah satu daripada, kita kata, keberkatan ilmu mereka ni, kita tengok bahawa kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama ini, Imam Bukhari, Imam Muslim ini, diguna pakai sehingga ke hari ini. Walaupun dah berkurun lama mereka meninggal dunia, meninggalkan kita. Dan salah satunya ialah kitab yang kita guna pakai inilah, kitab hadis 40 yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi, kemudian diterjemahkan. Bukan sekadar diterjemahkan ke dalam bahasa Malaysia, bahkan satu dunia akan mengenali hadis 40 Imam Nawawi. Keberkatan mereka, tuan-tuan. Keberkatan mereka. Baik, muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita merujuk kepada kitab ini. Kita dah sampai hadis yang ketiga. Kita ada sentuh sikit kuliah yang lalu berkaitan dengan hadis yang ketiga ini, di mana hadis yang ketiga ini tajuknya ialah rukun Islam. Kan? Tajuk rukun Islam. Senang ya tuan-tuan, rukun Islam. Siapa tak hafal? Kan? Ibarat kata apa yang ni, rukun Islam 5 perkara, marilah kita mengerjakannya. Kan? Kalau ingat dia punya ni, orang lama ingatlah kan, dia Ramli punya ni kan. Jadi maksudnya rukun Islam. Okey, mana semua pakat tahu lah, dah belajar dulu masa kecil. Saya pun dulu masa kecil pun duk belajar pasal rukun, sebab dia rukun. Kan? Okey, jadi kita akan tengok hadis tersebut berkaitan dengan rukun Islam. Baiklah. Daripada Abdullah bin Umar. Kan, dalam hadis, dalam ni
Riwayat yang ni kita panggil sanad lah, tuan-tuan. Sanad apa ni? Periwayatan lah. Daripada ni siapa? Maksudnya orang yang meriwayatkan benda ni. Asal kata-kata ini ataupun sabda ni daripada siapa? Daripada Nabi lah. Nabi sabdakan benda ini, Nabi kata, dan didengar daripada oleh siapa? Para sahabat. Para sahabat dengar, dia akan riwayatkan. Bila riwayatkan tersebut, itu riwayat tu maksudnya dia akan, mana seorang sahabat dengar, dia akan riwayatkan benda sahabat yang lain yang tak hadir pada hari itu, dia habaq. Kan, aku dengar Nabi sendiri sebut kat aku. Kan, dan yang dengar tu bukan seorang ramai. Kan, jadi yang seorang yang dengar salah satu tu, dia akan berjumpa kawan yang lain yang tak pernah jumpa. Hari ni aku tak main hang dengar apa daripada hadis Nabi. Dia pun cerita, aku dengar daripada Nabi yang ni sekian. Kan, maka itu dinamakan sebagai ilmu periwayatan. Dan ilmu periwayatan ni dijaga nak menentukan bahawa ketulinan hadis itu memang datang daripada Nabi SAW. Maknanya sahabat ni cerita hak sahabat tak main. Sahabat yang tu bercerita talin sampailah generasi sahabat kepada tabi'in. Kan? Dia akan dia panggil an tu daripada zaman sahabat, daripada zaman tabi'in, kan? Sampailah kepada ni lah. Kalau imam Muslim ni, imam Muslim ni sendiri, dia akan ada. Kalau tuan-tuan tengok kitab Sahih Bukhari dan Muslim tu, tuan-tuan akan tengok bagaimana periwayatan itu daripada nama dia sampailah ke tabi'in, ke sahabat, sampai kepada Nabi, disebut. Kan? Disebut nama-nama tersebut tu. Jadi maknanya dia benda ni bersanad lah, dia panggil bersanad. Tuan-tuan kan, untuk guru duk bagi saya nak ijazahkan sanad amalan ni, contohnya tu kan. Jadi dia kata saya ijazahkan tuan-tuan. Jadi depa ni yang para sahabat sampai tabi'in, tabi'in dan seterusnya ini, mereka ni dapat ni berdasarkan sanad tersebutlah. Dengan sebab itu nak menjaga ketulinan hadis ni juga maknanya ada ilmu tentang hadis ni yang berkisar tentang apa? Berkisar tentang riwayat saja, periwayat saja. Dia panggil apa? Depa ni akan memeriksa ataupun memastikan yang meriwayat sebut nama-nama ni, dia akan sebut dia ni seorang yang siqah, dia ni seorang yang tidak diterima hadisnya, dia ni seorang yang tak boleh dipercayai. Dia adalah istilah-istilah dan sebagainya. Dengan adanya yang macam ni, ilmu yang macam ni menjaga ketulinan hadis. Sebab itulah kita tengok hadis ni sendiri, dia ada banyak kategori kan tuan-tuan. Ada banyak kategori. Daripada hadis mutawatirnya, hadis ahadnya, daripada hadis ahad tergolong pula hadis yang sahih, daripada sahih dia akan jadi ada hadis hasan, daripada hadis hasan dia akan ada hadis dhaif, dan seterusnya sampai peringkat yang paling ni hadis maudhu'. Kan, hadis maudhu'. Kalau dulu pendedahan berkaitan dengan hadis-hadis ni orang tak berapa sangat, tapi hari ni memang dah sampai ada masa, maknanya bila disebut pasal hadis ni hadis apa, taraf apa, hasan ke, sahih ke hadis ni, kan ada orang tanya. Ataupun dia maudhu'. Maudhu' apa tuan-tuan? Maudhu' ni maknanya palsu. Palsu ni apa? Teringat kata ada kawan saya cerita seorang, dia dengan tok guru dia cerita, kan, tak masuk lagi ni cerita ni pasal ni. Cuma nak cerita pasal apa, jalur hadis periwayatan ni, maknanya bila pembahagian hadis ni dia kata hadis ni, kan, tok guru ni kata hadis ni dalam satu ni lah pengajaran dia tu, dia habaq kita ni ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, ada hadis maudhu'. Hadis maudhu' ni tuan-tuan apa maksud dia? Dia kata hadis maudhu' ni hadis palsu. Kan, tapi ada orang tanya, tapi dia hadis juga noh. Walaupun dia palsu tapi dia hadis juga. Jadi hadis ni apa dia tuan-tuan? Hadis ni ialah apa yang disandarkan kepada Nabi, atau hadis disebut juga sunnah, kan? Sandarkan kepada Nabi daripada perkataan, perbuatan, penetapan daripadanya,
kan, kesemua makna disandarkan kepada Nabi. Jadi bila hadis palsu ni sebenarnya bukan hadis. Hadis maudhu dalam bahasa Arabnya, palsu dalam bahasa Malaysianya. Palsu ni bukan hadis. Mana dia bukan Nabi yang kata sendiri pun. Sebab tu kita perlu berhati-hati di dalam, kalau tengok pada media sosial ni, maknanya kita baca ya, dia akan sebut ada cerita pasal Nabi sendiri, cerita-cerita yang berkaitan dengan tu. Jadi kita nak tahu kadang-kadang adakah cerita tu betul Nabi yang kata, atau Nabi yang buat, atau Nabi yang tetapkan, ataupun hanya dicerita disandarkan kepada Nabi, sedangkan Nabi sendiri tidak berkata demikian atau berkelakuan demikian ataupun menetapkan perkara tersebut. Jadi makna kalau benda tu disandarkan ke atas Nabi, sedangkan sebenarnya Nabi tak buat pun, tak kata pun, tak tetapkan pun, maka itu adalah hadis palsu. Dan meriwayatkan satu hadis palsu, maka kita telah menempah tempat duduk kita ke dalam api neraka. Jadi yang ni hak yang ulama-ulama berkaitan dengan hadis ni tu utamanya sangat menitik beratkan benda ni. Mai saja apa di dalam media sosial ni berkaitan dengan hadis Nabi, kita kena tabayun, nak pastikan hadis, cek dulu kan. Bagaimana berita yang kita terima, apa-apa saja pun kita cek dulu, pastikan baru kita boleh sebarkan orang. Ataupun kalau kita tak tahu, kita tanya kat orang dulu, pada orang yang lebih tahulah. Jadi jangan maknanya kita secara ni, oh ni hadis ni ada cerita macam ni, jadi kita dah percaya. Jadi bahaya, sebab Nabi kata apa? Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang sesiapa yang berdusta ke atas aku dengan secara sengaja, maka tempahlah tempat duduknya di api neraka. Muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, na'udzubillah min zalik. Jadi kita berhati-hati dengan perkara tersebut. Baik, kembali kita kepada periwayatan ni. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Okey. Jadi dalam teks yang asal dia ada an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Jadi Abi Abdurrahman Abdullah. Nama ni Abdullah bin Umar ni siapa? Abdullah bin Umar ni adalah anak Sayyidina Umar Al-Khattab. Okey. Okey. Okey, tuan-tuan, tak apa. Saya cuba baca dulu dia punya matan dia, kemudian kita tengok balik kepada sanad dia sikit, dan kita masuk kepada dia punya matan dia tadi ya. Daripada Abdullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjal baiti wa shaumi syahri ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Itu saya disebut Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya Islam dibina di atas 5 perkara. Kamu bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Kamu mendirikan salat, kamu menunaikan zakat, kamu melaksanakan haji, dan kamu melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bahkan dalam kitab ni disebut pula nombor 8, nombor 16, ini semua nombor-nombor hadis tersebut di dalam kitab tersebutlah. Okey. Baik. Jadi tuan-tuan, kita tengok kepada sanad dia sikit. Maknanya bila sebut Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ni, maknanya yang meriwayatkan ni siapa? Abdullah bin Umar. Siapa dia? Dia anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia akan terang ni dengan lebih lanjut berkaitan dengan siapa dia Abdullah bin Umar ni. Cuma disebutkan di sini dia salah seorang daripada anak Sayyidina Umar Al-Khattab. Dan disebutkan juga radhiyallahu anhuma. Pasal apa radhiyallahu anhuma? Tuan-tuan tahu tak maksud radhiyallahu anhu? Pernah dengar kan? Radhiyallahu di sini radhiyallahu anhuma.
Ada ketika disebut radhiyallahu anha. Apa beza dia? Dalam bahasa Melayu selalunya dia akan tulis R.A. Adalah macam tu kan. Dia macam kita kata Allah Azza wa Jalla atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam tulisan Melayu kita tulis Allah S.W.T. Tu dia punya short form kepada Subhanahu wa Ta'ala. Manakala kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan kita sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam tulisan bahasa Melayu selalunya Rasulullah S.A.W. Apa dia tu? Short form kepada sallallahu alaihi wasallam. Manakala dalam radhiyallahu anhu ini short form dia R.A. Bolehkah ditulis tu? Bolehlah. Tapi kalau kita sebut dengan sebutan kita kan nak memendekkan tulisan tak apa, tapi bila kita sebut penuh lah, jangan sebut R.A. radhiyallahu anhuma. Baik, apa beza radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anhum? Satu. Yang kedua, apa maksud dia? Maksud kita jawab maksud radhiyallahu anhu, Allah Subhanahu wa Ta'ala meredai ke atasnya. Itu maksudnya. Kan radhiyallahu anhu. Meredai ke atas apa? Meredai ke atas sahabat. Kan maka semua sahabat-sahabat ini akan kita bila sebut nama dia Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kita sebut Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita sebut Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Allahumma ridainya, Allahumma ridainya, Allahumma ridainya. Kan? Dan mana-mana sahabat yang lainlah, termasuklah Abdullah bin Umar ni sendiri. Kan? Pasal apa ada radhiyallahu anhu dan ada ketika radhiyallahu anhuma macam had dalam ni, ataupun radhiyallahu anha ataupun radhiyallahu anhum. Itu ialah kata ganti diri kepada kita kata bilangan dan gender di dalam bahasa Arab. Maksudnya bila kata radhiyallahu anhu, Allah Subhanahu wa Ta'ala meredai ke atasnya. Hu tu maksudnya nya ataupun dia untuk lelaki. Bila sebut Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kalau perempuan pula radhiyallahu anha. Radhiyallahu anha. Kan? Ini tentu kalau yang pernah belajar Arab boleh tahulah kan. Itu macam Aisyah, an Aisyah radhiyallahu anha. Okey. Untuk perempuan. Untuk dua orang maka akan sebut radhiyallahu anhuma. Dua orang lelaki dan dua orang perempuan dia akan huma kan. Kalau tuan-tuan boleh pernah belajar ni kan boleh tahulah huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Yang itu kata ganti diri kepada dalam bahasa Arabnya kan. Jadi huma ni untuk dua orang. Jadi dalam konteks periwayatan kepada hadis ini, dua orang lah yang telah diredai ke atas keduanya. Siapa dia? Abdullah seorang, iaitu Abdullah bin Umar tu, iaitu anak Sayyidina Umar, dan Umar itu sendiri, Umar bin Al-Khattab itu sendiri. Sebab tu disebut radhiyallahu anhuma. Itu dia kan. Jadi itulah maksudnya digunakan. Jadi tengoklah kepada konteks. Maknanya kedua-duanya diredai. Sebab Abdullah bin Umar ni walaupun dia adalah anak Sayyidina Umar, tetapi dia lahir masa zaman Nabi. Ini cerita dalam ni, saya dia cerita balik. Maknanya dia bersama dengan Nabi. Dia menjadi sahabat Nabi. Sebagaimana Sayyidina Umar menjadi sahabat Nabi. Kan? Bahkan menjadi pak mentua Nabi. Saya dia cerita lah sikit ya. Abdullah bin Umar juga bersahabat dengan Nabi, dan dia di kalangan sahabat yang hebat yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut radhiyallahu anhu juga kepada Abdullah bin Umar. Okey, baik, kita cerita sikit berkaitan dengan sebab dia dalam hadis ni. Tentu kalau ada kitab ni boleh tengok, dia kata biografi ringkas perawi. Siapa dia?
Siapa dia Abdullah bin Umar ni radhiyallahu anhu ni? Nama beliau ialah Abdullah bin Umar bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qarh bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Luwai. Tuan-tuan, kita dah sebut dah, bila nasab keturunan Arab ni dia akan sampai bukan pada 3 generasi, sampai 5-6 generasi sekurang-kurangnya. Maksudnya kalau tuan-tuan nama Muhammad, tuan-tuan nama Ahmad, Muhammad bin Ahmad. Ahmad tu bin apa pula? Ahmad bin Zakaria. Zakaria bin apa pula? Zakaria bin Yahya. Yahya bin apa? Yahya bin Yunus. Jadi dia akan sebut Muhammad bin Ahmad bin Yahya bin Yunus. Zakaria bin Yahya bin tu berapa? 5 generasi. Jadi maknanya yang ni lah yang satu perkara yang unik di kalangan orang Arab, pasal dia boleh tahu benda-benda yang macam ni. Jadi maksudnya kita tahu, dan dia akan bertemu dengan keturunan Nabi SAW ni. Dia kata tambahan pula, nasab Abdullah bin Umar berhimpun dengan nasab Nabi SAW pada Ka'ab. Kan? Pada Ka'ab ni dia dah yang ke-5, ke-6 dah, ya. Sebagaimana bapanya, kunyah beliau ialah Abu Abdul Rahman. Kunyah ni gelaran. Satu perkara yang unik juga di kalangan orang Arab ialah mereka memberikan gelaran kepada seseorang itu dengan nama, maksudnya bapa kepada siapa. Jadi Abdullah bin Umar ni dia ada anak nama dia Abdul Rahman. Jadi digelar atau dia ialah Abu Abdul Rahman. Okey. Sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab At-Tarajim bagi sahabat, antaranya yang ditulis oleh Ibnu Hajar, beliau ialah anak kepada khalifah kedua umat Islam, iaitu Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Abdullah bin Umar, dia cerita sikit tentang biografi tentang Abdullah bin Umar ni. Abdullah bin Umar telah lahir pada tahun ketiga ketika Nabi SAW menjadi seorang rasul. Ini kerana telah disahkan bahawa ketika peperangan Badar berlaku, umur Abdullah bin Umar ni ialah 13 tahun, dan peperangan Badar berlaku pada tahun kedua. Selama 10 tahun Abdullah bin Umar membesar dalam tarbiyah dan madrasah Nabi SAW di Madinah, dan beliau juga hidup ketika turunnya ayat-ayat Al-Quran ke atas Rasulullah SAW. Jadi maknanya dia memang bersahabat dengan Nabi daripada muda lah. Umur 13 tahun dah melazimi Nabi SAW. Kemana saja dia salah seorang sahabat yang disebut sebagai dia melazimi Nabi SAW, bersahabat dengan Nabi, melazimi Nabi, duduk dekat dengan Nabi. Apa saja yang Nabi buat dia akan ikut buat. Kan, sampai diceritakan makna bila Nabi berhenti pada satu tempat, kerana nak sembahyang di situ, dia akan berusaha untuk buat macam yang Nabi buat. Mana dia ikut sebiji apa yang Nabi buat, macam itulah yang dia buat. Kan? Walaupun ada sebahagiannya maksudnya bukanlah satu tuntutan syariat pun, tapi oleh kerana dia nak ikut ittiba'un Nabi SAW, betul-betul nak ikut Nabi, apa yang Nabi buat, yang tu dia akan buat. Okey. Baik. Disebabkan ayahnya seorang yang rapat dengan Rasulullah SAW, maksudnya siapa dia? Sayyidina Umar lah, memang rapat dengan Nabi, kan? Dan kakaknya merupakan salah seorang isteri kepada Rasulullah SAW. Jadi maknanya dia adik-beradik lah. Jadi adik-beradik lah. Siapa? Sayyidina Umar yang merupakan sahabat Nabi, dia juga merupakan pak mentua kepada Nabi. Pasal apa? Kakak kepada Abdullah bin Umar ni ialah isteri Nabi SAW. Jadi oleh kerana rapatnya depa, dan secara orang kata secara sudah tentunya Abdullah bin Umar ni pun akan rapat hampir dengan Nabi SAW, walaupun usianya pada ketika itu sangat muda ataupun remaja. Dalam waktu yang sama, beliau juga bersahabat dan bersama dengan sahabat-sahabat agung yang lain, seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, dan ramai menghafal Al-Quran, dan ramai lagi. Beliau mengambil manfaat pada zaman muda beliau dengan menghafal Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, sehingga beliau terkenal dengan sifatnya yang bertakwa, alim, zuhud dan lain-lain lagi.
Okey, jadi apa yang menarik di antara perkara yang kita boleh ikuti Sayyidina Abdullah bin Umar ni ataupun anak Sayyidina Umar ni, Sayyidina Umar Al-Khattab dia ada keistimewaan dia, kan, ketegasan dia apa semua kita faham dan sebagainya. Abdullah bin Umar anak dia ni pun ada dia punya keistimewaan yang kita boleh jadikan contoh lah. Walaupun usia beliau ni muda, bukanlah penghalang untuk beliau menuntut dan menimba ilmu sehingga menjadi seorang sahabat yang terkenal akan kefaqihannya dan keilmuannya. Beliau juga terkenal sebagai salah seorang sahabat yang melazimi Rasulullah SAW dalam tempoh yang lama. Ini merupakan punca utama terbentuknya sifat-sifat yang mulia dalam diri beliau. Kan, maknanya kerana dia duk melazimi Rasulullah, maka terbentuklah diri-diri yang mulia yang mengikut sebiji macam Rasulullah SAW. Sehinggalah Nabi SAW pernah bersabda kepada beliau, ini sabda Nabi SAW, sebaik-baik lelaki ialah Abdullah. Abdullah mana? Abdullah bin Umar ni lah. Kerana beliau bangun mendirikan solat malam. Ini satu recognition, pengakuan ataupun kita kata satu pujian oleh Nabi SAW pada seorang manusia yang bernama Abdullah bin Umar ni. Dia kata Abdullah bin Umar adalah sebaik-baik lelaki. Pasal apa dia baik? Kerana dia bangun mendirikan solat malam. Dan bila Sayyidina Abdullah bin Umar ni ataupun Abdullah bin Umar ni mendengar daripada kata-kata ataupun sabda Nabi SAW itu, maka semenjak daripada itu beliau tidak tidur pada waktu malam melainkan sedikit sahaja. Makna sebelum tu dia buat dah, tapi oleh kerana Nabi dah bagi satu recognition kepada dia, satu penghargaan, satu maksudnya pengakuan, kata dia ni lelaki yang baik. Baiknya ni kerana apa? Kerana dia mendirikan solat malam. Mendirikan solat malam, apa dia qiyamul lail lah tuan-tuan, kan? Dan kerana kata-kata Nabi SAW, lepas daripada tu memang dia tak tinggal dah tahajud ni. Tak tinggal dah tahajud dia, tuan-tuan. Betul lah, tahajud ni, solat malam ataupun qiyamul lail. Qiyamul lail ni adalah salah satu daripada syaraful mukmin, kemuliaan, kehormatan bagi orang mukmin. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak ikut Nabi, kita boleh ikut bagaimana kita ikut Sayyidina Abdullah bin Umar ini, iaitu apa? Tahajud. Cubalah tuan-tuan, kan? Saya bagi peringatan kat diri saya, bagi peringatan kat tuan-tuan, untuk kita ikutlah salah satu. Nak menjadi seorang lelaki yang baik ni macam mana? Jadi macam Sayyidina Abdullah bin Umar ni. Nak jadi macam mana? Solat malam, tahajud. Mulalah, kan? Mula-mula kita terkejut, tak apa. Tak apa terkejut, jaga terkejut. Lepas tu kita buat tahajud. Tak boleh nak mula lagi, tak kerti nak mula dan sebagainya, belajar. Nak melazimi ni, kan, bukan benda yang mudah lah. Bukan satu benda yang mudah. Nak istiqamah, tuan-tuan. Nak istiqamah, nak buat macam Sayyidina Abdullah bin Umar ni bukan satu benda yang senang. Nak mangkit awal, kan, bila makna tahajud ni kita faham lah sebagaimana tu, kan. Nak kita ni nak bangun malam, Allahu Akbar, kan, satu perkara cabaran dan halangan yang cukup besar kepada kita lah. Tidur kadang-kadang tidur mati kita kata, kan. Jaga tu, kalau dengar azan subuh kita jaga tu pun alhamdulillah. Kalau tak dengar macam mana? Kan. Dapat mangkit awal, kalau kita boleh mangkit awal sebelum subuh, kita buat 2 rakaat tahajud pun tak apa dah. Benda ni perlukan latihan lah tuan-tuan. Perlukan latihan dan konsisten lah, istiqamah dan sebagainya. Muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak masuk pun lagi pasal mata dia. Baru cerita pasal Abdullah bin Umar ni, tapi kita dah sampai ni. Tapi sekurang-kurangnya kita tahu tentang keistimewaan seorang lelaki yang meriwayatkan hadis ini, iaitu Abdullah bin Umar yang sentiasa istiqamah dengan tahajud di malam hari. Kita mulalah tuan-tuan, ya. Kalau rasa tak boleh nak bangun malam, kita mula dengan lepas mayang isyak tu, buatlah mayang sunat, witir sekurang-kurangnya. Itu permulaan. Pelan-pelan lah,
Pelan-pelan lah kita ambil masa tuan-tuan. Bukannya kita nak buat, oi, dah dengar balik ni kat mana pun aku nak celik malam, ataupun nak jaga, aku nak buat seberapa banyak yang aku boleh. Jangan. Tapi kita cas macam tu, buat sekali tu, lepas tu kita tinggal habis dah. Kan? Biar kita buat sikit tapi konsisten. Itu lebih baik. Jadi kita latih diri kita tuan-tuan nak menjadi seorang. Sebab apa? Kita akan cerita pasal fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Kan? Keistimewaan solat malam ni sehingga menyebabkan kita ni, takarut kita ni kepada Tuhan akan lebih menyebabkan hati kita lebih tenang, damai dan sebagainya. Walaupun 1001 macam keluh kesah yang kita ada ataupun masalah yang bila kita tengok Allah Ta'ala itu besar, maha besar, maka semua masalah yang berada di atas muka bumi yang kita hadapi ini, semua itu kecil sahaja. Muslimin muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukuplah sekadar itu pada malam ini. Insya-Allah kita akan sambung. InsyaAllah jadi dalam bulan ni juga ada sekali lagi hari Selasa minggu depan, minggu sekali lagi tu kita akan sambung bicara kita tentang hadis kita yang ketiga di dalam ni, iaitu tentang rukun Islam, dan kita akan masuk kepada rukun-rukun tu secara lebih syarahnya lebih terperinci dan lebih lagi, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi pada malam ini memberikan manfaat kepada diri saya dan kepada diri tuan-tuan sekalian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.